بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة وقرابة التابعين والصديقين والشهداء وأولياء وأوفياء وأتقياء والصالحين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات، وخصوصا الإمام سيد أحمد المرزوق المالكي رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وهواشيه نسبا ودين شأن الله، ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الله، وجعلنا من العلماء الآملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا ولعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung perbahasan kitab Syarah Manzumah Aqidatul Awam. Muka surat berapa? 30. Bab yang mana? Bab Rasul-Rasul yang wajib diimani secara terperinci dan disebut namanya dalam Al-Quran. Kita masuk pada perbahasan nubuwat. Kalau kita ingat, dalam pecahan ilmu tauhid itu terbahagi kepada 3. Satu, perbahasan berkaitan tentang al-ilahiyat. Yang kedua, perbahasan berkaitan tentang nubuwat. Yang ketiga, perbahasan berkaitan tentang sam'iyat. Jadi 3 perkara ni. Jadi yang pertama, al-ilahiyat, makna ketuhanan. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Dah bahas. Dan kita masuk pada perbahasan nubuwat, kenabian. Maka kita belajar tentang perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus, dan apa-apa tentang perihal kenabian, maka termasuklah dalam bab nubuwat. Dan yang ketiga adalah perbahasan berkaitan tentang sam'iyat. Sam'iyat maknanya perkara-perkara ghaib. Kan? Perkara-perkara ghaib. Apa dia? Qada, qadar. Apa dia? Syurga, neraka, hari kiamat, dosa, pahala. Ini semua perkara-perkara sam'iyat. Sama', benda yang boleh kita dengar, tak boleh kita lihat. Siapa malam tadi dah masuk syurga? Belum ada lagi. Kan? Tak boleh kita lihat lagi. Dengar, wajib tak? Wajib. Percaya tak? Wajib percaya. Boleh tak kita dengar? Boleh dengar dan wajib percaya. Tuan-tuan, ini sam'iyat. Ini asas bagi 3. Maka hari ini kita masuk masih lagi dalam perbahasan nubuwat. Nubuwat maksudnya kenabian. Kan? Kenabian. Rasul-rasul yang wajib diimani secara terperinci dan disebut namanya dalam Al-Quran. Kita dah bahaskan, Rasul ramai. Kan? Di riwayat 315, 320, ada sebagai riwayat 310. Cukup ramai. Adakah wajib kita hafal semua 300 tersebut? Kita pun tak tahu. Tuan-tuan, kita pun tak tahu yang 300 ni siapa. Tapi yang ada dalam Quran, ada Allah Ta'ala sebut. Apa ramai? 25 orang. Kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Rasul 25 orang. Nabi lagi ramai. Ratus ribu orang. Kan? Di riwayat sebahagian 124 ribu orang. Nabi. Di kalangan para Nabi itu ada Rasul. Kan? Alaihimussalatu wassalam. Jadi ini yang kita bahaskan, yang wajib diimani secara terperinci dan disebut namanya dalam Al-Quran. Kita dah bahaslah apa dia sifat Rasul, apa dia sifat seorang Nabi, kan? Apakah apa sifat wajib bagi seorang Rasul, apakah kriteria kan, bagi seorang Nabi dan Rasul. Tuan-tuan,
Ingat lagi tuan-tuan? Ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah tu yakin tu okey lah tu. Ingat? Bila sebut seorang nabi dan rasul ni, yang pertama dia mesti manusia. Ini kriteria seorang nabi dan rasul. Dia mesti seorang manusia. Tak ada jin di kalangan nabi dan rasul. Tuan-tuan, nabi rasul mesti manusia. Tuan-tuan ya. Kalau adalah jin datang mengasuk seorang tu, dia kata dia nabi, penipu tuan-tuan. Ya, jangan percaya. Yang kedua, nabi dan rasul mesti lelaki. Dia mesti lelaki. Tak ada nabi dan rasul di kalangan wanita. Hebat manalah wanita tersebut, maka tak adalah di kalangan mereka itu ada nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketiga, bila sebut seorang nabi dan rasul ini, maka mesti berketurunan baik-baik. Dia bukan keturunan zina. Nasabnya terjaga. Nasab dia terpelihara. Ya. Maka mengikut kepada syariat pada zaman rasul tersebut, nabi dan rasul tersebut. Kaedah kahwin dia macam mana, ikut syariat dia, ikut syariat pada zaman dia. Maka terpelihara daripada nasab yang tercemar. Yang ketiga, tak ada nabi dan rasul di kalangan hamba. Maka nabi dan rasul, yang keempat, nabi dan rasul itu sifat dia mesti merdeka. Dia bukan hamba. Dia bukan hamba abdi. Ya? Dia bukan hamba abdi. Asal mesti merdeka. Nabi Yusuf macam mana ustaz dijadikan hamba? Sebelum tu memang dia merdeka. Ya? Dikhianati oleh dia beradik dia, tinggal kat dalam perigi tu. Ditangkap dekat orang kabilah-kabilah tu, jadikanlah hamba, lepas tu jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, mesti merdeka. Ya, mesti merdeka. Kemudian tuan-tuan, yang kelima, tuan-tuan, yang kelima, terselamat daripada perkara-perkara ilat fizikal, ilat jasadi, ilat jasad. Dia bukan cacat. Tak ada tempang nabi dan rasul, tak. Dia tak ada tempang dah. Tak ada cacat dah. Tak ada tak boleh bercakap bisu pekak, tak. Kan? Terselamat daripada ilat fizikal ataupun ilat jasadi ini tadi. Yang keenam, nabi dan rasul, apa kriteria dia yang keenam? Pasti terima wahyu. Pasti terima wahyu. Sama ada dia nabi ataupun rasul alaihi wassalatu wassalam. 6 kriteria seorang nabi dan rasul. Kan? 6 kriteria dia. Sifat wajib dah kita bahaskan dah tadi sebelum ni. Kan? Mesti ada sifat siddiq, mesti ada sifat amanah, mesti ada sifat tabligh, mesti ada sifat fatanah. Tuan-tuan, itu sifat wajib. Yang 6 tadi, 6 dawabit dia, sifat kriteria dia. Kriteria seorang nabi dan rasul. Semua ni ada pada semua yang nabi-nabi, jumlah nabi dan rasul yang kita sebutkan tadi, makna 100 lebih ribu dan juga 300 lebih seorang rasul, ada sifat ni pada mereka. Tuan-tuan, tak ada nabi di kalangan malaikat. Ini hebat kita. Manusia ni hebat tak hebat, Allah Ta'ala lantik nabi di kalangan manusia, bukan di kalangan malaikat. Kan? Tafsilul 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Salih wa Ibrahim kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu ihtadha Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawud Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Artinya, wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Kita lah. Kan? Mukallaf ni, kita ni meyakini dan berusaha mengetahui 25 rasul. Wajib. Kau nak tahu, tuan-tuan, wajib meyakini, kan? Mengetahui 25 nama rasul. Mengimani. Kita bukan iman kepada Rasulullah SAW seorang sajalah.
Kita iman kepada 25 Rasul. Nabi Musa Nabi kita. Bukan Nabi orang Kristian, bukan Nabi orang Yahudi. Kan? Nabi Isa Nabi kita, bukan Nabi orang Kristian, orang Nasrani. Kan? Nabi Daud Nabi kita. Nabi Sulaiman Nabi kita. Nabi Ishaq Nabi kita. Nabi orang Islam. Mereka yang Yahudi mendakwa Nabi Musa Nabi mereka, dia tak ikut pun Musa. Apa yang dibawa oleh Musa AS, mereka tak ikut. Bahkan mereka mengkufuri Musa AS. Mereka mengkufuri dakwah dan syariat Musa AS. Buka dalam Baqarah. Tuan-tuan, perangai-perangai orang Yahudi mengaku Nabi Musa adalah Nabi mereka. Tapi apa yang dibawa oleh Musa AS, sembah kepada Allah yang satu, tauhid Musa AS, tak diikutinya. Tak ikut. Tak ikut. Tuan-tuan, apabila Rasulullah SAW, faqadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah Munawwarah. Nabi masuk ke dalam Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi lihat fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun hum yasumun. Orang-orang Yahudi ni mereka semua ni berpuasa. Maka Nabi tegur, pasal apa kau puasa hari ni? Kerana hari ini hari Nabi kami Musa AS, anallahu Musa AS. Nabi kami Nabi Musa AS telah pun dibantu oleh Allah daripada diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada dibunuh oleh Fir'aun. Pada hari ini, pada 10 Muharram, maka kerana itulah kami berpuasa. Nabi tegur. Nabi SAW tegur. Nabi Musa yang kau raikan itu bukannya Nabi kamu. Dia Nabi kami. Yang berhak berpuasa adalah kami. Yang berhak berpuasa adalah kami. Bukan kamu. Kamu tak ikut apa Musa buat. Kamu tak ikut apa yang Musa suruh. Lepas tu mengaku, klaim, oh Nabi Musa, Nabi dia. Tuan-tuan. Maka kerana itulah Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Kerana mengenangkan yang sepatut berpuasa kita. Dan nak membezakan antara perilaku puasa orang Islam dengan orang Yahudi pada waktu itu, Nabi SAW mengatakan, andai katalah aku jumpa Muharram akan datang, nescaya aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga. Nak membezakan antara ibadat orang Islam berpuasa 9 dan 10, ibadat orang Yahudi hanya berpuasa pada 10 saja. Ya? Itu pensyariatan berlakunya sunat berpuasa pada 10 Muharram. Jadi Nabi Musa Nabi kita. Kaum-kaum Nabi Isa AS mengatakan Nabi Isa adalah Nabi akhir zaman. Nabi Isa menyatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang lepas daripada aku ni nama dia Ahmad. Oh, tak percaya. Tak percaya. Kan? Dia kata Isa adalah Nabi terakhir. Tak. Nabi Isa sendiri sebut akan datang lepas ni nama Nabi seorang lagi akan datang lepas ni namanya Ahmad. Siapa Ahmad? Oh, Muhammad. Muhammad nama dia di dunia. Ahmad nama dia di langit. Tuan-tuan, oh tak percaya. Maka mereka mengatakan bahawa Isa adalah Nabi mereka. Sedangkan tidak. Mereka tak mengimani Isa AS sepenuhnya. Maka kita selaku umat Muhammad SAW, kita mengimani. Seperti apa diimani oleh Rasulullah SAW, mengimani seluruh para Nabi SAW, Nabi-Nabi sebelumnya. Ya, ini kita kena jelas. Bukan bermaksud orang Yahudi kata Moses adalah Nabi. Tidak, dia Nabi kami. Kan? Cuma bezanya apa tuan-tuan? Dia meyakini bahawa Musa adalah Nabi dia seorang dan dia mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Adapun kita mengimani Rasulullah adalah Nabi kita dan Nabi Musa AS adalah juga Nabi yang wajib diimani. Lakum dinukum waliyadi. Kau dengan agama kau, kami agama kami. Ya. Kau dengan agama kau, kami dengan agama kami. Tengok mana. Wajib bagi setiap mukallaf meyakini dan berusaha mengetahui 25 nama Rasul yang disebut dalam Al-Quran secara terperinci. Mereka adalah Adam AS, Idris AS, Nuh AS, Hud AS, beserta Saleh AS, Ibrahim AS, yang masing-masing wajib diikuti. Nabi Adam AS, Nabi lah ijma' para ulama', walaupun sebahagian mufassir mengatakan Adam ni bukan kalangan Nabi, dia hanya manusia yang pertama dicipta.
maka tak tergamaklah kita mengatakan seperti itu. Kan? Sedangkan Nabi Adam alaihissalam merupakan Nabi, kan? Awalan nas, seawal-awal manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapa bagi jasad kita ya Sayyidina Adam alaihissalam. Itu ayah jasad kita. Bapa jasad kita. Bapa roh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kan? Kenapa? Roh pertama ataupun nur pertama yang dicipta oleh Allah Taala adalah roh nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan wa ana awwal khalqillah. Aku adalah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah. Tak apalah, itu perbahasan yang panjang lebar yang saya mungkin dah bahaskan serba sedikit berkaitan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan, maka kita akui bahawa Sayyidina Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama. Kan? Adalah nabi yang pertama. Bersama dengan Sayyidah Hawa, kan? Pasangannya Sayyidah Hawa, yang merupakan ciptaan selepas daripada Adam alaihissalam, kan? Seterusnya Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam dan Ishaq alaihissalam. Begitu juga Yaqub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayyub alaihissalam yang mengikut jejak langkah para nabi sebelumnya. Syuaib alaihissalam, Harun alaihissalam, Musa alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam yang selanjutnya, Ilyas alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi yang kedua terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya sebelum Rasulullah ada riwayat mengatakan 600 tahun, ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Tidak ada nabi di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 600 ke 1000 tahun. Tuan-tuan, 600 ke 1000 tahun. Tuan-tuan, kan? Maka baru datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam dan Taha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Taha. Ta dengan maksud Taha, ta dengan maksud tahir, ha dengan maksud huda. Kan? Taha makna tahir. Maknanya seorang nabi, seorang jasad, seorang manusia yang bersih, suci, tahir. Kan? Huda yang membimbing, kan? Pembimbing. Itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Nama dia Taha, ala Taha Rasulillah, ala Yasin. Yasin pun dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yasin, ya itu makna wahai. Sin, sayyidal bashar. Kan? Ya sayyidal bashar. Kalau kita tengok surah Taha, tengok surah Yasin, tengok ayat selepasnya itu. Beberapa ayat selepas itu menunjukkan kepada khitab ataupun menunjuk kepada seruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka ka khitab. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Ka itu kembali kepada Yasin. Yang sifat itu adalah Sayyidul Bashar. Sayyidul Bashar. Wahai penghulu bagi seluruh manusia. Tuhan seluruh Rasulullah SAW. Karena itu nama Yasin, nama Rasulullah disebut Yasin. Dengar. Pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz, ada huruf yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para ulama tafsir untuk mentafsirkan ayat. Ada huruf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bataskan kepada ulama tafsir untuk menafsirkannya. Tuan-tuan, alif lam mim ra kaf ha ya ain sad. Tuan-tuan, ini semua huruf-huruf yang mempunyai rahsia-rahsia, 1000 dalam satu rahsia yang Allah Ta'ala bataskan. Tapi ada huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan anugerah untuk para ulama tafsir menafsirkan. Antaranya inilah yang selalu kita baca, Taha, Yasin,
Apakah maksud Yasin? Bila sebut Yasin, ya Sayyidul Bashar. Wahai penghulu, wahai Tuan bagi seluruh manusia. Wahai Tuan bagi seluruh kehidupan ini. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok surah Taha juga, tuan-tuan boleh tengok surah Taha. Tengok terjemahan dia. Tengok surah Al-Qalam. Tengok surah Al-Qalam. Nun pun ditafsirkan nun. Sebahagian para ulama menafsirkan harfun nun adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wal qalami wa ma yasturun. Panjanglah tafsir tu. Kata baca oleh kitab ni. Nanti kita bahaskan. Ada sikit-sikit kita bahaskan. Sebagai Nabi penutup, dan tinggalkanlah kecenderungan kepada kesesatan. Semoga rahmat dan kesejahteraan daripada Allah Ta'ala dilempah ke atas mereka dan keluarga mereka sepanjang zaman. Para Rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran, tengok, yang pertama Rasul Adam alaihissalam. Kaum yang diutuskan anak-anak dia. Anak-anak dia. Kan? Qabil, Habil. Kan? Yang kedua Nabi Idris. Kan? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris keturunan kepada Nabi Shish alaihissalam. Kan? Nabi Shish dia Nabi tapi dia bukan Rasul. Kan? Nabi Idris. Turunan dia adalah Nabi Shish. Nabi Shish dia adalah seorang Nabi, dia bukan Rasul. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh keturunan kepada Nabi Shish. Nabi Shish keturunan kepada Nabi Idris. Nabi Idris keturunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kan kita sebut tadi, keturunan-keturunan para Nabi ini terjaga. Nasab dia terjaga. Daripada Nabi, pada seorang Nabi, pada seorang Nabi, pada seorang Nabi. Allah Ta'ala jaga. Jaga nur, cahaya kenabian tu Allah Ta'ala jaga. Para Nabi ni. Kan? Tak macam kita tuan-tuan. Kita cuba cari apa keturunan kita. Kan? Hud alaihissalam. Kan? Hud alaihissalam. Kaum dia apa? Kaum Ad. Kan? Kaum Ad. Nuh alaihissalam. Lepas tu Hud alaihissalam. Hud alaihissalam berketurunan pada Yafis bin Nuh. Tuan-tuan. Yafis bin Nuh alaihissalam. Yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang umur dia. Nabi yang paling sikit umat. Tuan-tuan. 950 tahun. Tuan-tuan, tak cukup 50 tahun jadi 1000 tahun. Kan? Nabi Saleh. Nabi Saleh, kaum dia kaum apa? Kaum Thamud. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Nabi Saleh keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Nabi Lut. Kan? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adik-beradik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu satu keluarga kenabian. Satu orang kata nasab silsilah. Tuan-tuan. Kaum dia Sadum, Ismail alaihissalam. Ismail siapa? Anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lut pak saudara dia. Kan? Nabi Lut pak saudara dia. Ini kabilah-kabilah Yaman dan Amalik. Ishaq alaihissalam lagi siapa lagi? Ishaq alaihissalam adik-beradik dengan Nabi Ismail alaihissalam. Yaqub, Yusuf anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Kan? Ayub alaihissalam. Syuaib dengan Nabi Syuaib keturunan kepada Nabi Lut alaihissalam. Cicit-cicit bersambung kepada Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli bin Ayub, keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud. Tuan-tuan, ayah Nabi, anak Nabi Ilyas keturunan kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dengan Nabi Musa ni sepupu saudara. Tuan-tuan, Nabi Harun dan Nabi Musa adalah sepupu saudara, tuan-tuan. Kan? Ada riwayat mengatakan Nabi Musa, Nabi Harun dan seorang lagi sepupu yang jadi kufur lepas itu. Tuan-tuan, siapa dia? Qarun.
Ini riwayat lah. Khilaf. Ada kata ini Israiliyat. Tapi disebut Qarun kan, yang ada pada zaman Nabi Musa itu adalah sepupu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sepupu kepada Nabi, saudara lah. Saudara Nabi Musa alaihissalam. Dia yang pujuk Nabi Musa. Tanya, tak ada kau rata-rata bawah bumi ni? Nabi Musa kata tak boleh dah. Kan besok kau ni dan tengok ragam kau ni memang lupa dunia punya. Tak ada dah teh. Dan insya-Allah sama dengan kau. Cubalah mohon kat Tuhan. Kot ada. Kan? Lepas tu Musa kata tak ada dah dan tak percaya roman kau ni memang tak ada dah. Kau sepupu dan. Lepas tu minta lagi kot waktu. Kan? Kau Nabi. Ni Nabi Musa cai. Kau baca Baqarah tuan. Apa diminta kat umat semua gue. Umat nak lembu warna kuning, jadi turun lembu warna kuning. Nak lembu warna merah, turun lembu warna merah. Nak lembu warna ni, turun lembu warna ni. Anda Nabi Musa ni, apa nak minta kat umat semua minta kat Tuhan. Seorang Nabi, doa Nabi tuan-tuan. Allah Ta'ala pun kabul lah. Kan? Jadi minta kat Tuhan. Maka ditunjuklah oleh Nabi Musa alaihissalam harta-harta yang ada di Mesir. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Masuk kamu dalam Mesir, maka kau akan dapat apa dia yang kau nak. Apa yang kau nak ada kat dalam Mesir, masuklah kau. Itu masuk Nabi Musa dan kaum-kaum dia kat Mesir, jumpa dekat Firaun, dekat Qarun ni tuan-tuan, harta-harta bawah tanah ni tuan-tuan. Jumpa harta tuan-tuan. Hebat kaya tak kaya Qarun tuan-tuan, dinding istana semua meh. Tiang itu omeh. Bukan luar yang omeh, konkrit itu pun omeh. Tuan-tuan, ada raja macam tu tak? Raja Dubai ada tak tu? Tak ada dah. Kalau ke raja Dubai, kereta tu omeh luar tu, enjin biasa tak ada omeh, enjin ada. Kalau Qarun ada zaman sekarang ni, tayar tu pun omeh. Enjin pun omeh, exhaust pun omeh, pedal tu pun omeh. Tak ada sekarang. Qarun paling kaya dalam dunia ni tuan-tuan. Konkrit tiang istana tu pun omeh, dinding tu pun omeh. Sultan kita pun cat omeh. Dia tak, memang omeh betul. Ditempa emas. Qarun ni punya kaya tak kaya itu baru istana, belum lagi rota yang dia selalu buat belanja. Tuan-tuan, punya kaya Qarun. Tapi apakan daya, betul lah anggapan Musa alaihissalam, bila dah kaya Qarun ni tuan-tuan, maka tak diikut apa yang diperintahkan Tuhan, bayar zakat dan sebagainya, qadakut seqadakut tuan-tuan. Kan? Punya qadakut tuan-tuan. Seorang datang, dia bukannya bakhil, dia ni syahih. Dalam bahasa Arab menyebut syahih. Kalau bakhil ni tuan-tuan, ni hebat Kalau bakhil ni dia qadakut, tapi nak ya beri sikit. Datang cikgu murni, dia bagilah. Tuan-tuan kan? Kalau datang pengetua guru besar tu laki dia kan. Untuk belanja anak-anak, budak-budak tak boleh pegang duit, nanti hilang kata dia. Tapi bila datang cikgu murni, RM20, RM30 bagi. Itu bakhil. Itu Piramli pandai buat cerita tuan-tuan. Dia panggil nama Haji Bakhil. Betul lah, dia bakhil ni, dia kodokut. Tapi tak adalah tak hidung masin pun lah. Syahih memang tak hidung masin. Memang perangai Qarun. Satu sen pun takkan dikeluarkan. Satu sen pun takkan dikeluarkan. Kan Nabi sebut antara sikap mazmumah syuh. Syuh maknanya apa, kedekut yang teramat sangat. Maka ni perangai Qarun. Atas sebab itu Allah Ta'ala azabkan dia di dunia. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan istana-istana dia yang dibuat beremas tu, yang berat tu, masuk ke bumi. Jadilah dia satu nama Tasik Qarun nama dia. Tasik Qarun di Fayyum di Mesir. Tasik Qarun. Tuan-tuan cari harta Qarun dekat Malaysia mana nak jumpa? Dekat Pulau Besar Melaka mana nak jumpa? Tuan-tuan carilah kat Mesir harta Qarun. Kan? Qarun tu Qarun lah. Kan? Faham tuan? Itu kisah yang ada pada Nabi Musa.
alaihi salam. Banyak kisah. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman anak pada Nabi Daud, Nabi Ilyas keturunan kepada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Yunus keturunan pada Nabi Yaqub alaihi salam. Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yusuf. Zakaria, Yahya, Isa semua di bawah satu keturunan, iaitu keturunan Bani Israel. Maka kerana itu kalau ikutkan daripada Nabi Musa, kebanyakan dia sampailah Nabi Isa, semua di atas satu keturunan Bani Israel. Musa, Isa, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini semua. Tuan-tuan, Israel belaka, keturunan Bani Israel. Tapi jangan kita mencaci Bani Israel ni, jangan. Bani Israel ni keturunan para nabi. Tuan-tuan, yang kita marah dengan Israel yang ada sekarang, Zionis ni. Tuan-tuan, bukannya Bani Israel, tak semua Bani Israel ni tuan-tuan, semuanya kufur belaka, tak. Ada yang ikut. Tuan-tuan, kebanyakan mereka mengikut apa yang dibawa oleh syariat Nabi-Nabi mereka. Kan? Ikut. Cuma Zionis yang melampau ni. Tuan-tuan, yang diriwayatkan mereka bukan asal Bani Israel, tetapi beragama dengan agama Bani Israel. Kan? Maka mereka menjadi pengganas, menjadi pemberontak. Asal bangsa lain beragama dengan agama Yahudi. Kan? Agama Yahudi ni tuan-tuan. Kan? Asal beriman tapi dia tidak beriman. Lepas tu tidak beriman. Faham tuan ya? Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu 25 orang Nabi alaihi wassalatu wassalam yang diakhiri dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang kelima, kewajipan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yakin, kita beriman pada 25 orang Rasul, tapi yang wajib kita taat satu saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yakin bahawa 25 orang Rasul itu adalah Nabi kita. Wajib kita percaya, wajib kita imani, tapi yang kena taat satu saja, iaitu Rasulullah SAW. Faham tuan? Tak perlu kepada taat kepada apa yang dibawa oleh Musa, apa yang dibawa oleh Isa, apa yang dibawa oleh Daud. Tak perlu. Taat kepada satu saja, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah atas setiap mukallaf tunduk dan patuh menerimanya, taat. Apa yang dibawa oleh Nabi? 3 benda pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal qawli wal fi'li wat taqriri. Min aqwalin wa af'alin wat taqririn. Min aqwalin, aqwal. Apa yang dibawa oleh Rasul melalui perkataan Rasul. Aqwal maknanya perkataan Rasul. Kan? Yang kedua, apa yang dibawa min af'alin, daripada perbuatan Rasul. Apa yang Nabi bawa melalui perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, daripada takrir. Takrir maknanya pengakuan Nabi. Nabi akukan. 3 benda yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Melalui 3 perkara ini, wajib kita taat. Ada benda Nabi sebut, Nabi tak buat. Ada benda Nabi tak sebut, Nabi buat. Ada benda yang Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi Nabi akukan. Nabi takrirkan, Nabi sahkan. Ianya sebagai hukum. Tuan-tuan, harus, kan? Maka Nabi sahkan ia adalah harus. Halal, maka Nabi sahkan ia halal. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa jumpa Rasulullah dalam medan perang, rehat sekejap, tak ada benda nak makan, nampak biawak padang pasir, dhab. Ambil dhab, tunjuk depan Rasulullah, boleh makan tak ya Rasulullah? Nabi diam. Kalau Nabi cakap, min aqwal, daripada perkataan. Kalau Nabi buat, Nabi terus makan, itu daripada perbuatan. Tapi cakap pun tidak, buat pun tidak,
Tapi Nabi diam. Diam Nabi itu pun hukum. Maka boleh makan. Maka makan. Bayangkanlah, diam seorang Rasul pun hukum. Apatah lagi dia buat, apatah lagi dia bercakap. Kalau dah diam seorang Nabi pun hukum, syariat, tuan-tuan, apatah lagi kalau dia bercakap, apatah lagi dia melakukan perbuatan. Apa yang ada di hujung rambut Rasul sehinggalah pada hujung kaki Rasul, itu semua bersifat hukum. Dia membawa syariat. Walaupun sekali Nabi sebut. Walaupun sekali Nabi buat. Walaupun Nabi diam, walaupun sekali. Ia mendatangkan hukum. Ini yang kena taat. Kita taat pada Rasulullah melalui 3 perkara yang ada pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan. Jadi ada hadis yang kita baca daripada perkataan Nabi. Betul tak? Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Nabi, makna min aqwal, daripada perkataan Rasul. Fa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kadza wa kadza. Para sahabat meriwayatkan Nabi telah melakukan seperti mana yang aku lakukan. Maka daripada perbuatan. Kemudian sahabatlah mencerita min takrir daripada pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi ada hadis, tak semuanya hadis yang kita dengar ataupun yang kita tahu. Kalau kita katakan daripada Sahih Bukhari sehingga Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada 6 kitab hadis ni. Tak semua 6 kitab hadis ni daripada perkataan Nabi. Lah. Ada daripada perbuatan. Ada daripada takrir. Kalau kita katakan lebih kurang 37,000 hadis. Tak lebih tak kurang lah. 37,000 hadis. Kan? Tak termasuklah apa Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 2 meter ni panjang, tuan-tuan. Kalau kita gabung sama dengan Muwatta', sama dengan kitab-kitab hadis yang lain, Ibnu Hibban ke, kan, hadis-hadis yang lain, tuan-tuan, mungkin lebih 60, 50 ke 60,000 hadis Nabi SAW. Kan? Maka daripada hadis ni pecahannya bersumber kepada 3 pecahan ini tadi, tuan-tuan. Semua wajib kita taat. Semua wajib kita lakukan. Bukan bermaksud apa yang Nabi cakap kita ikut, apa yang Nabi buat kita tak payah ikut. Oh, tak boleh, tak boleh. Itu iman separuh-separuh. Iman kedis, tuan-tuan. Jajan punya iman, tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh pakai, tuan-tuan. Kan? Okey? Faham, tuan-tuan? Makna apa dibawa oleh Rasulullah melalui 3 perkara ni tadi. Ya, daripada perkataan, daripada perbuatan, dan daripada apa yang Nabi akukan, sahkan. Disebut sebagai takrir. Takrir Nabi SAW. Antara kewajipan setiap mukallaf telah sampai kepadanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Antara sifat seorang mukallaf, kriteria seorang mukallaf, apabila sampai dakwah Rasulullah SAW pada dia, maka jadilah dia mukallaf. Seorang tersebut, dia bukan mukallaf kalau tak sampai dakwah Rasulullah SAW pada dia. Belum mukallaf lagi. Nenek moyang kita, tuan-tuan, agama apa, syariat apa yang dibawa, yang digunakan oleh nenek moyang kita, tuan-tuan. Saya yakinlah nenek moyang saya ni agama dia agama tauhid, tuan-tuan. Kan? Agama tauhid. Bukannya agama yang jenis sembah patung, bukannya agama sembah monyet, bukan agama itu. Yakin kita lah. Kita sangka baik kepada nenek moyang kita sendiri, tuan-tuan. Kan? Sangka baik kita pada nenek moyang kita. Kan? Sebab apa? Sebelum datangnya syariat Rasulullah SAW yang dibawa oleh pedagang-pedagang, kan? Sebelum itu lagi, sebelum kejatuhan Melaka, alhamdulillah, sultan dia pun sultan yang dah Islam, Sultan Muzaffar Shah. Para miswara dengan agama Islamnya diberi gelaran dengan Sultan Iskandar Zulkarnain ataupun Sultan Iskandar Shah. Tuan-tuan, disebut sebelum kejatuhan 1511, 1400, sebelum tu ada juga disebutkan 1300. Pelbagai riwayat lah. Malah saya membahaskan berkaitan dengan tanah Melayu ni yang tuan-tuan dengar apa amalan, apa agama yang dibawa oleh nenek moyang kita. Dan kita bersangka baik, ianya agama tauhid. Syariat mereka adalah syariat pada agama tersebut. Sebahagian pandangan mengatakan syariat Bani Hanif, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka mereka adakah mukallaf seperti mana ni mukallaf yang seperti kita hari ni? La, tidak. Mereka bukannya mukallaf macam kita mukallaf ni. Mereka kalau ikutkan hukum kita, mereka bukan mukallaf. Mereka bukan mukallaf. Sebab apa? Tak sampai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib tak dia orang sembahyang 5 waktu? Tak wajib. Sebab apa? Tak sampai dakwah itu pada mereka. Tak sampai syariat itu pada mereka. Tuan-tuan, cuma kita bersangka baik bahawa mereka beragama dengan agama tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kan? Saya tak nak guna sejarah Hindu Buddha. Sebelum datangnya Hindu dan Buddha dah datang pembawa-pembawa dakwah Islam. Sudah sampainya syariat-syariat yang terdahulu. Tuan-tuan, kan? Agama Hindu dan Buddha ni selepas daripada tu. Tuan-tuan, bukan buka sejarah, jadi cikgu sejarah saya ni kan. Tuan-tuan, pergi bacalah. Tanyalah syekh tuan-tuan tu, syekh Google tuan-tuan tu. Baca, balik rumah ni baca. Tu bondo Google. Ni tak apa-apa tengok ni dah. Tak apa-apa dia gaji. Bila minyak nak turun, bila minyak nak ni, bila bantuan ni dapat, itulah dia. Bila nak beli gayo, tu ditulis tuan-tuan. Jadi mukallaf, sifat seorang mukallaf salah satu yang wajib pada mukallaf sampai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dia. Sampai syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dia. Selagi tak sampai, tak wajib dia sembahyang. Dia tak tahu. Dia tak tahu apa hukum solat. Tuan-tuan, macam mana dia nak sembahyang? Tak tahu rukun Islam tu apa benda tak sampai pada dia. Tuan-tuan, orang yang berada di sungai Amazon tu lah contohnya sekarang ni. Sungai Amazon. Siapa nak masuk sungai Amazon tu? Tuan-tuan, kalau adalah pendalaman, ada tak orang yang pendalaman betul? Tuan-tuan, ya? Orang tu tak tahu langsung tentang adanya agama Islam, maka dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Tuan-tuan kena ingat. Ya? Melainkan kita sekarang nasab, alhamdulillah, lahir sebagai orang Islam. Sampai dakwah Rasulullah pada mak ayah kita, atuk kita, wanyang kita dulu. Tuan-tuan, kan? Kalau atas tu lain cerita lah. Ini sampai dakwah daripada 1700, 1800 sampai dah dakwah Rasulullah. Maka wajib. Maka kita menjadi mukallaf. Wajib kita beriman. Wajib kita buat hukum-hukum taklif yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Ya? Kita terikat dengan 5 hukum taklif. Hukum wajib, sunnah, makruh, harus, haram. 5 ni wajib atas kita. Taklif nama dia. Hukum taklif nama dia. Yang menjadi asbab kita ni disebut sebagai mukallaf. Orang yang dipertanggungjawabkan. Itu maksud mukallaf. Kita dipertanggungjawabkan dengan apa? Dengan 5 hukum taklif tadi. Wajib sembahyang. Kau tak sembahyang, kau dosa besar. Tuan-tuan. Kan? Wajib. Sunat, wajib sunat untuk kita ke sunat Nabi SAW. Itu pun ada perbahasan lagi. Makruh, kita dah tahu dah. Makruh kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tak dapat apa-apa. Tuan-tuan, harus buat tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Haram, tinggal dapat pahala, buat dapat dosa. 5 benda ni telah pun diletakkan atas bahu kita. Masing-masing yang besok akan ditimbang di atas mizan Allah Ta'ala besok. Dah tahu solat, dah tahu zakat, dah tahu haji, dah tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Semua benda ni dah diletak atas bahu kita ni. Oleh mukallif. Siapa dia mukallif? Allah. Zat yang memberi tanggungjawab. Zat yang memberi tanggungjawab. Ismul fa'il. Yang memberi tanggungjawab namanya mukallif. Mukallaf yang menerima tanggungjawab. Yang dipertanggungjawabkan besok oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, semua akan dibentangkan kepada kita hukum taklif yang kita dah buat. Jadilah 5 perkara tersebut. Faham tuan-tuan? Hukum taklif ni terikat kepada apa? Terikat kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faham tuan-tuan? Okey, jadi kita semua ni mukallaf. Mukallaf belaka. Hendaklah dia beramal dengannya, tunduk, patuh dan menerimanya
kerana ia merupakan sumber perundangan agama yang kedua selepas kalamullah, Al-Quran. Kita terima Quran, maka wajib kita terima hadis. Jangan kita jadi golongan anti hadis. Ada golongan anti hadis, tuan-tuan. Kalau kita di Malaysia dulu dah almarhum dah, tuan-tuan. Kan? Ada golongan anti hadis. Tak percaya kepada Sahih Bukhari. Dia kata apa yang dibawa oleh Sahih Bukhari itu dipanggil Bukhari pun Bukhari je. Kan? Dia ingat Sikandar ke apa? Tuan-tuan. Panggil Bukhari macam tu je. Tak ada panggil Imam Bukhari. Tak ada panggil kitab Sahih Bukhari. Panggil Bukhari je. Apa dibawa oleh Bukhari itu daif belaka. Golongan anti hadis. Tak percaya pada. Sedangkan namanya sahih. Sahih. Tuan-tuan ingat senang ke nak sahihkan hadis? Kan? Nak cari perawi. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW ada hadis 3 periwayatan saja. Sulasiyat lil Bukhari kan. 3 periwayatan. Nabi, sahabat, Rasulullah SAW. Nabi, tabi'in, sahabat, Rasulullah SAW. Kan? Imam Bukhari, tabi'in, sahabat, Rasulullah SAW. Kan? Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW ada 3 periwayatan je. Apa tak sahih Jadi ini jangan kita jadi golongan anti hadis. Kerana hadis dia penerangan, dia penerang, dia penjelasan bagi Al-Quran. Tabayyun, mubayyin. Hadis merupakan penerang, penjelas bagi Al-Quran. Tuan-tuan baca Quran, tak baca hadis, payah. Payah tuan-tuan. Seperti tuan-tuan, kita baca Quran, tak baca tafsir tuan-tuan. Ikut suka hati je kita tu. Jangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti dah tuan-tuan, sambung nanti. Nanti tuan-tuan lepas Isyak ada kelas Quran lagi kan. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ilmuka amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من المتجلسين فيك واجعلنا من المتابين فيك واجعلنا من المتبازلين فيك إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.